عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'd. Maka marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Antara nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan Islam. Dengan kedua-dua nikmat inilah yang menyebabkan kita berjaya di dunia dan di hari akhirat. Pada asalnya kedua-dua nikmat ini kita tidak minta pun dengan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dengan kasih sayang Allah, dengan pilihan Allah, Allah memilih untuk kita mendapat nikmat yang agung ini, yaitu nikmat Islam dan iman. Betapa ramai orang pada hari ini hanya mendapat nikmat Islam tapi belum lagi mendapat nikmat iman. Tetapi alhamdulillah, moga-moga kita semua yang berkumpul di pagi ini, yang berdekatan ataupun yang berjauhan, pada hakikatnya kita bersama di dalam satu majlis yang dipandang khusus oleh Allah, yang dipayungi oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang sentiasa beristighfar kepada orang-orang yang duduk dalam majlis zikir, yang duduk dalam majlis ilmu, yang merupakan taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Alhamdulillah. Sebab itulah pada pagi ini kita memulakan dengan barakah pagi hari Khamis 13 Zulqa'dah. Kita akan memulakan kitab Al-Imamul Haddad An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah. Segala nasihat-nasihat dalam agama dan wasiat-wasiat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana buku ini, kitab ini yang dikarang oleh Al-Imamul Haddad rahimahullahu subhanahu wa taala melengkapi segala aspek yang diperlukan oleh seseorang mukmin dalam hidupnya. Dalam kitab ini akan berbicara sedikit sebanyak berkaitan dengan akidah, pegangan kita. Berkaitan sedikit sebanyak berkaitan hukum hakam, fardu ain yang perlu diketahui oleh setiap orang mukmin. Dan berkaitan dengan perkara-perkara untuk memperhiasi diri dengan akhlak yang mulia. Semua ini berdalilkan sabda Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, hadirat, mustami'in yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sukanya pada pagi ini kita berada di pagi hari Khamis. Hari Khamis, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara hari yang dipamparkan segala amalan hamba-Nya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari Isnin dan hari Khamis. Dan hari ini hari Khamis yang banyak kelebihannya berkaitan dengan hari Khamis, yang mana antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada keberkatan pada pagi Khamis. Sesiapa yang memulakan perniagaannya di pagi Khamis, Allah dan Rasulullah mendoakan akan keberkatan perniagaannya. Ataupun kita memulakan ilmu kita di pagi Khamis ini, memulakan kehidupan kita pada hari ini dengan kita pamparkan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkara yang diradai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau di kota Tarim, di Hadramaut Yaman, amalan mereka di pagi Khamis antaranya adalah majlis khatam Al-Quran. Majlis khatam Al-Quran.
Kerana mereka kebanyakannya seminggu sekali baca Quran sampai khatam. Sama ada sendirian atau berjamaah hizb Al-Quran, tadarus Al-Quran. Sehingga kan di Darul Mustafa sendiri atau di masjid-masjid tadi, mereka membaca selepas maghrib dan akhir lail sebelum fajar dalam halaqah Quran sehingga pagi Khamis mengkhatamkan satu khataman. Maka di pagi Khamis kebiasaan amalan ahlu tarim mengadakan majlis khatam Al-Quranul Karim. Hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana kita memulakan pengajian kita berkaitan dengan kitab yang dikarang oleh Imam Al-Haddad rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, yang mana tidak asing lagi di kalangan masyarakat kita tentang nama yang masyhur, nama yang agung, iaitu Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dengan adanya Ratibul Haddad dan segala zikir yang tersebar seluruh dunia, dengan keberkatan keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita nak baca kitab karangan Imamul Haddad, sukanya kita ingin mengenal siapakah Imamul Haddad, siapakah pengarang kepada kitab yang bakal kita bacakan ini, supaya kita membina hubungan dengan sahibul kitab, tuan punya kitab ni. Kita bina hubungan roh kita. Moga-moga keberkatan yang ditulis ini masuk ke dalam lubuk hati kita untuk kita amalkan dalam diri kita dahulu sebelum kita menyampaikan kepada orang lain pula. Imamul Haddad, insya-Allah kita akan memberikan seberapa ringkas pengenalan tentang Imamul Haddad. Kerana tidak ada ruginya kita menyebut nama-nama para salihin. Tidak ruginya kita menyebut nama-nama orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ruginya kita mengambil masa untuk memerhati tentang kisah-kisah para salihin, kerana bila mana kita menyebut nama-nama para salihin ini, antara sebab turunnya rahmah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ke dalam majlis kita, kepada masyarakat kita, dengan banyaknya kita menyebut nama-nama para salihin wal ulama wal auliya wal anbiya alaihimus salatu wassalam. Pada hari ini kurangnya pemuda-pemudi kita menyebut nama-nama para salihin. Kurangnya mereka mengenal individu-individu yang hebat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kurangnya mereka mengenal seseorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini menjadi khalifah Allah Subhanahu wa taala yang meneruskan perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada pagi ini, dengan barakah pagi Khamis, kita memulakan kitab karangan Imamul Haddad. Sukanya kita ingin memulakan dengan mengenal sedikit sebanyak berkaitan dengan Imamul Haddad rahimahullahu subhanahu wa taala. Pertamanya, nama yang diberi yakni Al-Habib Al-Allamah, seorang Syekhul Islam, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Al-Alawi Al-Husaini Al-Hadrami Al-Syafi'i. Imamul Haddad ini dilahirkan pada malam Lailatul Khamis. Lailatul Khamis semalam. Seumpama hari ini Khamis, malam Lailatul Khamis. Imamul Haddad dilahirkan pada malam Khamis, pada tarikh 5 hari bulan Safar, pada tahun 1044 Hijrah. Imamul Haddad dilahirkan pada 5 Safar tahun 1044 Hijrah, pada malam Khamis. Imamul Haddad dengan takdir Allah Subhanahu wa taala kehilangan penglihatan dia daripada kecil lagi, buta daripada kecil lagi. Imamul Haddad disebabkan, antara riwayat ada hikayat mengatakan disebabkan tekanan penyakit cacar, satu penyakit yang menyebabkan hilang penglihatan. Ada mengatakan dengan sebab-sebab yang lain lagi. Hilangnya penglihatan Imamul Haddad daripada kecil lagi. Maknanya
Setengah mengatakan ketika Imam Al-Haddad berumur 3 tahun ataupun lebih kurang seumpama itu. Daripada kecil lagi Imam Al-Haddad buta. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menggantikan penglihatan zahir dunia ini dengan penglihatan basirah, penglihatan hati yang cukup jelas. Sehingga kan Imam Al-Haddad dikatakan antara seorang kanak-kanak yang bijak, seorang kanak-kanak yang mudah faham dengan belajar, seorang kanak-kanak yang pintar, yang hebat, yang mudah menghafal dengan segala hafalan, dengan kuat ingatannya, dengan kuat bahasanya, yang Allah Subhanahu wa taala pilih dan anugerahkan kepada Al-Imam Al-Haddad rahimahullahu subhanahu wa taala. Imam Al-Haddad dikatakan antara kehebatan amalan-amalannya adalah sebelum dia belajar, dia sembahyang dulu di Masjid Tarim, antara tempat dia sembahyang di Masjid Ba'lawi. Masjid Ba'lawi antara masjid yang tertua di kota Tarim. Antara masjid yang tertua di kota Tarim, Masjid Ba'lawi. Lebih kurang umurnya 900 tahun lebih. Kekal sehingga pada hari ini. InsyaAllah kita semua harap-harap dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berkunjung, untuk berziarah, untuk mengenal Ahlu Tarim. Kerana di sana tempat yang Allah Subhanahu wa ta'ala pilih. Satu tempat yang meletakkan ribuan anak cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat yang barakah. Insya-Allah dengan barakah kita mengenal Imam Al-Haddad, dengan barakah kita mempelajari kitab Imam Al-Haddad, dengan mengenal para salaf, para aulia kota Tarim, moga-moga nama kita terselip dalam pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk sampai ke sana biiznillah Subhanahu wa taala. Amin. Maka Imam Al-Haddad sebelum ia memulakan pengajian pada tiap-tiap hari dia sembahyang dulu 100 rakaat ataupun 200 rakaat. Di masjid-masjid Tarim. Imam Al-Haddad masya-Allah daripada kecil lagi sebelum dia pergi ke kelas, dia pergi sembahyang dulu sunat di masjid itu dan di masjid ini, dan sehingga hari ini kekal tempat yang makruf dalam Masjid Ba'lawi, tempat Imam Al-Haddad sentiasa sembahyang. Bila masuk ke Masjid Ba'lawi di penjuru belah kiri, di depan sana, itu antara tempat Imam Al-Haddad sembahyang sunat sebelum ia pergi ke kelas-kelas. Sebagaimana Sahibut Taifah Sayyidina Al-Junaid Al-Baghdadi yang ma'ruf, pengasas kepada ilmu tasawuf, yang ma'ruf, antara amalannya sebelum dia membuka kedai dia sembahyang dulu sunat 200 rakaat baru dia buka kedai. Imam Al-Haddad seorang yang hebat dari segi peribahasanya, sehingga ada satu diwan dikumpulkan segala syair-syair Imam Al-Haddad, yang mana pada hari ini menjadi rujukan di Universiti Azhar antaranya, daripada bahagian pengajian bahasa. Kaji kitab Diwanul Haddad, yakni segala karangan syair-syair Imam Al-Haddad kerana kehebatan bahasanya dan kedalaman maknanya dan keberkesanan kepada hati seseorang bila membaca Dewan Imamul Haddad. Kita boleh miliki, kita boleh cari satu diwan yang penuh barakah. Kita baca dan kita memahami maknanya, dan keberkahan di situ ada terselit kerahsiaan nasihat yang mendidik jiwa kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Imamul Haddad rahimahullahu subhanahu wa taala, sehingga pada hari ini masih lagi dikekalkan tempat Imamul Haddad beruzlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kalau kita pergi ke kota Tarim, ada lagi dikekalkan rumah Imamul Haddad, dan ada dikekalkan lagi tempat uzlahnya Imamul Haddad, tempat dia berzikir, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di kota Tarim. Antara salah satu yang kisah kita dengar sendiri daripada yang menjaga rumah Imam Al-Haddad, maqam Imam Al-Haddad di sana, dia menunjukkan satu tempat mihrab kecil Imam Al-Haddad, dan kita mendengar kisah ini sendiri daripada Sayyidil Habib Umar. Antara kehebatan Imam Al-Haddad, bila mana satu ketika ia mengangkat takbiratul ihram dalam ingin sembahyang, Allahu Akbar tadi pecah dinding di depan dia. Aura keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan takbiratul ihram Imamul Haddad
Di mihrab dia tadi, sebelum ini ada lagi kesan. Tetapi pada hari ini sudah dipamparkan dengan sudah ditutup. Tempat kesan pecah tadi. Imamul Haddad rahimahullahu subhanahu wa ta'ala antara orang yang saleh, yang faqih, yang alim, menjadi rujukan kepada ahli zaman dia. Antara guru Imamul Haddad yang masyhur lagi iaitu Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, antara gurunya Imamul Haddad. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini pengarang kepada Ratibul Attas. Ratibul Attas yang masyhur, antaranya diamalkan di negeri Johor atau di mana-mana seluruhnya tersebar seluruh dunia, yang merupakan guru kepada Imamul Haddad, yakni sezaman dengan Imamul Haddad. Antara kisahnya, bila mana ketika itu banyak gangguan, benda-benda halus, termasuk jin dan sebagainya, maka gurunya Habib Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas mengasaskan satu zikir berdasarkan dalil dan kerahsiaan setiap zikir tadi, yang terbentuknya Ratibul Attas, yang mana sesiapa yang membaca dan menyimpan dan membawanya pada hari ini pun memberi kesan keberkahan Ratibul Attas itu. Maka ketika itu Imamul Haddad juga mengasaskan Ratibul Haddad. Mengikut apa yang dilakukan oleh gurunya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Menjadi satu kebanggaan gurunya melahirkan seorang murid seumpama Imamul Haddad. Imamul Haddad, gurunya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini merupakan orang yang mula-mula digelarkan dengan gelaran Habib. Al-Habib sekarang ini Habaib. Orang yang mula-mula digelarkan dengan gelaran Habib, iaitu gurunya Imamul Haddad, kerana gurunya ini sangat dikasihi oleh masyarakat setempat, iaitu di kota Khuraidah. Di kota Khuraidah lebih kurang 2 jam atau 2 jam setengah daripada kota Tarim. Tempatnya dimakamkan guru Imamul Haddad, iaitu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, di mantikah namanya tempat Khuraidah, perkampungan Al-Attas. Di sananya bersemadinya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, guru kepada Imamul Haddad, dan banyak lagi guru-guru Imamul Haddad yang bakal kita nak sebut di sini tidak habis. Tetapi Imamul Haddad, masya-Allah subhanahu wa ta'ala, antara orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang sentiasa menghabiskan waktunya dengan ilmu dan zikir dan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kan dikekalkan sehingga pada hari ini tasbihnya Imamul Haddad. Bagi sesiapa yang sudah berkunjung ke kota Tarim ataupun yang sudah berada di kota Tarim, melihat masih dikekalkan, dia dijaga tasbih Imamul Haddad yang bilangannya sebanyak 1000 biji. Sebesar sebiji tasbih sebesar ni, bukan sebesar kecil ni. Sebiji sebesar ni. Sebiji tasbih bilangannya sebanyak 1000 biji, maka Imamul Haddad dengan tidak ada penglihatannya mengetahui setiap waktu, perubahan waktu zuhur, waktu asar dan kehidupan hariannya, mengetahui dengan zikir dia. Bila mana dia berzikir sedemikian, maka dia tahu waktu sedemikian begini. Bila berzikir sedemikian, mengetahui waktunya begini-begini. Masya Allah, Al-Imamul Haddad, makamnya di Tarim. Imamul Haddad wafat, diwafatkan pada Imamul Haddad diwafatkan pada hari Selasa, petang hari Selasa. Petang hari Selasa bertetapan dengan 7 hari bulan Zulqa'dah pada tahun 1132 Hijrah. Kita sekarang ini berada di bulan Zulqa'dah. Di samping kita mengingati Imamul Haddad, wafatnya Imamul Haddad, maka kita menyambung apa yang ditinggalkan oleh Imamul Haddad. Maka di sini, walaupun Imamul Haddad wafat diambil oleh Allah untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, tetapi kesan keberkatannya, kesan keberkahannya, kesan ilmunya kekal kepada kita sehingga kepada kita pada hari ini. Ini adalah satu pilihan Allah. Ini menandakan keberkatan yang Allah letakkan dalam karangan-karangan Imamul Haddad. Ini satu keberkatan yang Allah berikan kepada Imamul Haddad sehingga namanya disebut
sampai ke hari ini, kalau kita nak kirakan tempoh lebih kurang 310 tahun dah berlalu waktu Imamul Haddad sehingga kita pada hari ini. Ilmunya masih diamalkan, segala zikirnya diamalkan, segala susunannya dikaji dan dilihat, memberi manfaat kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menandakan sesuatu itu perkara yang dipilih, yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, kita nak cerita tentang Imamul Haddad banyak lagi. Antaranya kehebatan Imamul Haddad, sebagaimana kita mendengar daripada kisah-kisah yang masyhur tentang Imamul Haddad. Imamul Haddad satu ketika seorang pemuda tidak percaya dengan kewaliannya Imamul Haddad, dengan kehebatannya Imamul Haddad. Dua orang pemuda yang mengutuk, yakni bercakap di belakang Imamul Haddad dan tidak mempercayai dengan kehebatan-kehebatan yang ada kepada Imamul Haddad, seorang yang orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu majlis, dua orang pemuda ni duk bercakap di belakang, duk mengumpat kepada Imamul Haddad. Imamul Haddad ni berada di depan dalam satu majlis, dan dalam keadaan Imamul Haddad buta matanya, dia duk belakang duk mengumpat Imamul Haddad, duk mengata itu dan ini kepada Imamul Haddad. Sehingga sampaikan waktu, kalau di majlis di Tarim, ada dia orang menyediakan qahwah, yakni kopi dalam cawan kecil. Siapa dia datang pergi tahulah, qahwah dia panggil, ni kopi. Dia bagi dalam majlis. Bila sampai kepada pemuda tadi, dia asyik berbual dan bercakap. Di antaranya dia mengutuk dan mengumpat kepada Imamul Haddad. Imamul Haddad daripada depan ni, ya fulan, jangan minum air tadi, ada lalak tu. Dalam gelas kecil, dia duduk belakang, dua orang pemuda tadi duduk belakang. Imamul Haddad daripada depan ni, yang buta ni, bagi tahu kepada pemuda yang mengumpat dia tadi, ya syabab, ya fulan, ada gelak, ada lalak dalam cawan kamu tu. Kan dia asyik berbual, tak sedar bahawasanya masuk lalak dalam cawan dia ni. Imamul Haddad yang buta di depan ni mengatakan, ya fulan, jangan minum, ada lalak dalam gelas kamu. Maka bila dia dengar Imamul Haddad berkata sedemikian, dia tengok dalam gelas dia ada lalak, maka dia cepat-cepat mengakak mari minta maaf dengan Imamul Haddad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imamul Haddad dengan keagungan syairnya, dengan keberkahan syair dan syair yang dikarang oleh Imamul Haddad, terbukti sehingga hari ini. Mana buktinya? Terpampar di atas makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu bait, satu baris syair Imamul Haddad, sehingga hari ini dikekalkan di atas pintu yang ketiga di makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Kalau kita pergi ke Madinah, kita masuk daripada Babus Salam, dia ada 3 pintu. Satu pintu, dan pintu yang ada nama-nama Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Satu pintu lagi, pintu yang ketiga. Kita lihat di atas pintu tadi. Boleh cari dalam internet, boleh tengok sekarang ini, boleh tengok terus. Ada tertulis, saya pernah tengok dengan mata saya sendiri. 2-3 tahun lepas kita ke Mekah, kita melihat masih ada lagi ditulis di atas satu kayu yang lama. Satu syair ini tuannya Imamul Haddad, yang berbunyi al-khalqul ladzi lahu 'azzama ar-rahman fi sayyidil kutubi. Memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syair itu dipamparkan masih lagi berada di atas makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan syair yang penuhnya setengah mengatakan dipamparkan di dalam makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal individu siapa yang kita nak baca kitabnya ni, Imamul Haddad. Seorang yang Masya Allah, yang penuh karamahnya, masih lagi dikekalkan di kota Tarim. Di tempat rumah dia tu, di masjidnya tu, ada telaga Imamul Haddad.
Airnya masih lagi boleh diminum sehingga pada hari ini. Masya Allah. Yang didoai oleh Imamul Haddad kepada telaganya tu. Menjadikan air syifa untuk bagi segala penyakit. Dan dengan biiznillah subhanahu wa ta'ala. Maka Imamul Haddad satu ketika juga diceritakan seorang ulama yang berkunjung ke Mekkatul Mukarramah. Satu ulama daripada Hadramaut pergi ke Mekah nak buat umrah. Bila mana berada di Mekah, mendapat satu panggilan supaya pulang ke Hadramaut. Sebelum sempat ia berziarah ke Madinah. Tidak ada, kalaulah orang tarim ni pergi ke Mekah, wajib bagi mereka ziarah Madinah. Kerana mereka sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara masyarakat kaum yang paling banyak mencintai Nabi, iaitu antaranya Ahlul Yaman. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Ahlul Yaman ini banyak sangat. Dalam beberapa hadis Rasulullah memuji sikap dan akhlak Ahlul Yaman, dan sehingga pada hari ini kita lihat mereka-mereka ini antara orang yang sangat kasih kepada Nabi dan sangat berpegang kepada segala ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada sekecil-kecilnya sehingga sebesar-besarnya perkara sunnah, sehingga kan siwak sugi itu menjadi satu perkara seolah-olah wajib bagi mereka bersama dengan mereka dalam setiap waktu. Mereka mengamalkan dengan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mana seorang ulama tersebut ke Mekah, tidak sempat ke Madinah, tiba-tiba dapat panggilan supaya balik ke Hadramaut. Balik ke Yaman. Maka dia sudah niat nak ziarah Rasulullah, nak ziarah Madinah, tiba-tiba kena pulang serta-merta ke Hadramaut. Dalam perjalanannya ni dia menangis. Menangis. Sedihnya tak sempat nak ziarah Madinah. Apakah dosa aku ni ya Allah? Kenapakah aku tidak terpilih untuk ziarah Madinah ya Allah? Menangis dia. Kerana daripada Mekah tidak sempat ke Madinah, kena balik terus ke Hadramaut. Dalam perjalanan dia, dalam keadaan dia sedih tadi, dia tertidur. Dia tertidur dalam perjalanan pulang ke Hadramaut, tertidur. Maka bila mana dia tertidur tadi, bermimpi jumpa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kerinduannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga bermimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah berkata kepadanya dalam mimpinya, "Ya Syekh, jangan kamu bersedih tidak dapat ziarah aku. Jangan kamu bersedih tak dapat ziarah aku. Cukup kamu balik ni, kamu ziarah cucu aku Imamul Haddad. Cukup bagimu balik ke Hadramaut nanti, pergi ziarah cucu aku Imamul Haddad. Maka di sana antara tempat yang Allah mustajabkan doa 70 doa." Kisah ini kita dengar sendiri daripada Sayyidil Habib Umar yang menceritakan kisah ini. Kisah yang Masya Allah, apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Imamul Haddad, sehingga kan satu ketika yang disebut dalam syair Imamul Haddad, dengan karamahnya yang diberikan oleh Allah kepada Imamul Haddad, satu ketika semasa Imamul Haddad pergi ke Mekkatul Mukarramah, kemudian berziarah ke Madinah. Ketika Imamul Haddad menziarahi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imamul Haddad bagi salam kepada makam Rasulullah. Imamul Haddad bagi salam kepada datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika tu Imamul Haddad mengatakan, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Yang disebut dalam syair, Imamul Haddad mengatakan, mendengar bila mana Imamul Haddad memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka salamnya itu dijawab oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan dikatakan, disebut dalam kitab ahlu raudah, orang-orang yang berada di raudah mendengar jawaban salam baginda Rasulullah kepada Imamul Haddad, "Waalaikumsalam ya Syekh."
jawapan salam daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu didengari sehingga kepada ahlu Raudhah. Ini antara satu karamah yang Allah buktikan di tangan Imamul Haddad. Juga cerita ini kita mendengar daripada Sayyidil Habib Umar. Kehebatan Imamul Haddad dari segi ilmunya, dari segi ibadahnya, dari segi tulisannya kekal sehingga pada hari ini bahkan zikir-zikirnya tersebar ke pelosok dunia yang diamalkan sudah ratusan tahun di Afrika, di mana-mana. Keberkatan Imamul Haddad rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Kata Imamul Haddad, cukup bagi seseorang bila mana ia mengamalkan dengan zikir wirdul latif dan zikir ratibul haddad. Sesiapa yang beramal dengan zikir wirdul latif dan zikir ratibul haddad pada setiap hari, memadai baginya daripada segala keburukan dan segala musibah yang akan menimpa ke atas diri dia. Sebab itulah kita harus ada amalan untuk diri kita. Tak kira lah daripada Imamul Haddad ataupun daripada mana-mana amalan. Perlu ada satu amalan yang perlu kita amalkan. Alhamdulillah kalau kita diberi taufik dan hidayah oleh Allah untuk kita istiqamah dalam bacaan kita wirdul latif atau dengan bacaan ratibul haddad. Kerana pada kedua-duanya kata Imamul Haddad, sesiapa yang beramal dengan kedua-dua ini, yang mana segala zikir yang diletakkan oleh Imamul Haddad ini menepati dan bersandarkan kepada segala nas Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada setiap zikir ratibul haddad dan setiap zikir yang diletakkan dalam wirdul latif itu mempunyai kerahsiaan, mempunyai kelebihan-kelebihan sebagaimana apa yang telah diberitahu yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak kita sebagai seorang mukmin, lebih-lebih lagi talibul ilm, perlu ada satu amalan harian kita, sama ada yang tersebar dengan al-ma'thurat ataupun yang dikarang oleh al-Imamul Haddad ataupun mana-mana zikir, perlu ada dalam diri kita. Untuk bekalan kita, untuk pelindung bagi diri kita, untuk mengikat tali kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi kisah-kisah berkaitan dengan Imamul Haddad rahimahullah Subhanahu wa taala. Moga-moga dengan kita menyebut namanya pada hari ini, kita dapat membina hubungan roh kita dengan mereka para salihin. Maka antara penyebab turunnya rahmah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada keluarga kita, kepada ahlu qaryah kita, kepada masyarakat kita, kepada negeri kita, kepada negara kita, dan kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Imamul Haddad, sebagaimana yang masyhur dan ma'ruf digelarkan kutubud dakwah. Ketika zaman dia merupakan seorang waliullah, kutubuz zaman dalam bab dakwah ini, kerana dakwahnya cukup hebat, tersebar ke seluruh dunia. Ini adalah antara pilihan Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah kitab Imamul Haddad yang bakal kita bacakan ini sangat penting kepada setiap orang mukmin, kerana kitab ini mengandungi segala aspek yang diperlukan oleh seorang mukmin untuk menjadi bekalan dalam kehidupannya dan kehidupan selepas dunia, iaitu hari akhirat. Dengan kitab-kitab inilah moga-moga insya-Allah kita sama-sama menghayati, menteladani dan membaca dan memahami dan mengamalkannya. Faedah belajar ini, kita belajar untuk nak beramal. Apa gunanya kita tahu dan kita dengar dan kita baca tetapi kita tidak amal? Ilmu yang sedikit tetapi disertakan dengan amalan, dengan ilmu tersebut lebih baik daripada ilmu yang banyak dan tidak disertakan dengan apapun amalan ilmu yang dia tahu. Keberkatan ilmu iaitu bila mana kita mengamalkan dengan ilmu yang kita pelajari. Maka insya-Allah setiap kali halaqah pengajian kita ini, kita niat dalam hati kita, kita nak buang segala kejahilan yang ada dalam diri kita. Kita nak beramal dengan apa yang kita tahu selagi mampu, maka kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala supaya Allah bantu kita
untuk beramal dengan ilmu pengetahuan kita. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila bima 'alima warathahu Allahul 'ilma ma lam ya'lam," atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang beramal dengan ilmu yang dia tahu, maka Allah akan anugerahkan ilmu yang lain lagi kepadanya. Ini yang dinamakan ilmu ladunni. Bila mana kita mengetahui satu, kita beramal satu. Bila kita mengetahui dua, kita beramal dua. Bila mana kita tahu dan kita terus beramal, maka Allah akan anugerahkan perkara ilmu lain lagi kepada kita, menandakan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah itulah sedikit sebanyak kisah Imamul Haddad di pagi ini, memulakan kitab Imamul Haddad. Insya-Allah pengajian kita akan mulakan mukaddimah Kitabul Haddad pada minggu hadapan. Hari ini kita pengenalan Imamul Haddad. Kita mengenal kitab yang bakal kita bacakan. Imamul Haddad mengarang kitab ini yang dinamakan An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Imaniyah, nasihat-nasihat agama dan wasiat iman ini. Kitab yang masyhur, kitab yang masya-Allah banyak keberkatannya dan panduan bagi kita. Moga-moga sama-sama kita dapat manfaat dan kita sebarkan ilmu ini kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada kawan-kawan kita yang mana kita kasihi mereka, kita sayangi mereka, dia mereka juga mendapat keberkatan dengan ilmu yang kita pelajari insya-Allah Subhanahu wa taala. Maka Imamul Haddad dimakamkan di makam Zambal di Kota Tarim, makam satu perkuburan yang masya-Allah, yang banyaknya dimakamkan di sana para waliullah, auliaillah, sehingga kan Kota Tarim digelarkan kota sejuta wali. Kerana terlampau ramai sangat para auliaillah yang Allah pilih ditempatkan di sana. Lebih-lebih lagi mereka ini kesemuanya ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita berpegang dan kita menjadi rujukan kepada segala amalan-amalan kita, kerana mereka lebih memahami dengan segala nas Al-Quran dan hadis, kerana ilmunya bersanad bersambung sampai kepada datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga pada pagi ini kita diberi kemudahan oleh Allah dalam segala urusan kita, supaya Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita kemanisan iman dan takwa. Kita lihatlah bagaimanakah mujahadahnya para ulama, bagaimanakah amalannya para ulama, bagaimanakah kita mengenal Imamul Haddad tadi memberi faedah kepada kita untuk kita lihat kepada diri kita. Imamul Haddad daripada kecil lagi sembahyangnya dah pun 100-200 rakaat, belum lagi dengan ilmunya, belum lagi dengan zikir-zikirnya yang lain, belum lagi dengan amalan-amalannya yang lain. Sebab itulah antara faedah kita menyebut nama-nama para salihin, kita mengenal kisah-kisah para salihin ini memberi satu himmah, memberi satu nur kepada hati kita, menambahkan satu semangat kepada kita untuk terus menuntut ilmu, untuk terus beramal dengan amalan-amalan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana kita menjadikan mereka ini sebagai ikutan kita, panduan kita yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita semua pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala memandang kepada kita, Allah mengangkat darajat kita, Allah mengampunkan dosa-dosa kita, sama ada dosa kecil ataupun dosa besar, yang kita sengaja, yang kita tak sengaja, yang kita tahu dan yang kita tidak tahu. Dengan barakah majlis ilmu pada pagi ini, moga-moga Allah mengampunkan dosa kita semua ya Allah ya Rahman. Dengan barakah majlis ilmu juga ini, Allah mengurangkan segala wabak, COVID dan sebagainya, segala penyakit dan musibah yang menimpa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya Allah menjagakan keharmonian Baitul Maqdis, supaya Allah Subhanahu wa taala menjagakan, mengangkat kehormatan Baitul Maqdis, supaya Allah memelihara Al-Haramain Asy-Syarifain Al-Makkatul Mukarramah wal Madinatul Munawwarah, supaya Allah Subhanahu wa taala memayungi kita semua dengan payungan rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, supaya kita semua kembali kepada Allah, menuju kepada Allah, melalui jalan-jalan untuk kita mempersiapkan diri kita untuk bekalan hari selepas mati, yang mana itulah tujuan utama kita berada di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala doa-doa kita. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala.
اللهم لا تحرمنا خير ما عندك من شر ما عندنا بفضلك وإحسانك يا أرحم الراحمين يا محول الأحوال حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال بدل ذنوبنا إلى حسنة حتى التابعات أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. InsyaAllah pada hari ini kita mulakan dengan kita menyebut kisah sedikit sebanyak tentang Imamul Haddad. Belum lagi kita menyebutkan kisah guru-gurunya, belum lagi kita menyebut kisah murid-muridnya. Kita menyebut sedikit sebanyak kisah Imamul Haddad. Moga-moga kita mengenal siapakah Imamul Haddad yang bakal kita bacakan kitabnya ini. InsyaAllah pada pengajian seterusnya kita akan mulakan muqaddimah yang tulis Imamul Haddad dan seterusnya. Kita doa supaya Allah memberi keberkatan dan kepada pengajian kita ini, supaya kita dapat istiqamah meneruskan pengajian kita sehingga kita dapat mengkhatamkan kitab ini dan kita dapat manfaat daripada kitab ini insyaallah subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain kawana wa syekhuna Abdul Musa Salih wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.